صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول على معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. خير ما أحييت به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين والإخوان الحاضرين والغائبين خصوصا إلى روح الإمام أبي الحسن الأشعري وإلى روح الإمام أبي منصور الماتريدي. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pagi bersama pagi yang mulia ini. Dan pertama sekali saya mohon maaf pada semua tempat tadi kan. Saya terlelap tidur tadi. Malam tadi kami di masjid di Surau Ibrah dekat Shah Alam. Jadi di hidangnya nasi lemak. Kita cerita dunia sikit Kemudian saya tak pernah jumpa sambal nasi lemak sesedap itu. Subhanallah. Malam tadi sampai 5 sendok saya, bukan 5 sendok, 5 sudu saya ambilkan. Sedap sangat keadaan. Jadi ada 2 tempat dalam dunia ni yang saya rasa sambal dia sedap. Itu yang bisa kata. Tapi yang saya rasa mungkin tempat lain saya tak rasa lagi. Pertama sekali dekat Kota Damansara ada satu kedai itu penuh, Masya Allah. Dalam tadi dekat Surau Al-Ibrah, jadi saya pernah rasa sedap pergi Surau Al-Ibrah. Di situ pun suruhnya kecil, sederhana sekali. Tetapi yang hadir kat situ Syekh Nuruddin dan 4 kali hadir. Dr. Zulkifli Al-Bakri, Masya Allah, sudah hadir kat situ. Section apa kata? Section 3, sebab dia jalan 3/73. Section apa tu? Section 3 Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak cari. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana sedikit kesibukan, tidaklah sibuk sangat, saya tak sempat nak buat slide hari ini. Terima kasih masjid sediakan ini. Cuma saya rasa malas sikit sebab tak sempat nak sediakan slide. Jadi tidak mengapa, yang penting kita ada kitab ini. Kita buka dulu muka surat, kita ulang balik Tapi saya akan masuk sifat-sifat Allah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim daimil ihsani. Aku memuji dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, siapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang selalu berbuat kebaikan. Kita ada syarat itu dulu. Alhamdulillahil qadimil awwali
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Qadim. Qadim maksudnya tidak ada permulaan, yang Maha Al-Akhiri Al-Baqi bila tahawuli, yang Maha Awal dan Maha Akhir dan kekal tanpa ada perubahan. Kalau Allah berubah, bermakna perubahan itu yang menerima perubahan adalah hadis. Hadis adalah makhluk, maka Allah juga makhluk. Itu mustahil bagi Allah. Sebab itu nak belajar ilmu sifat 20 ini mesti belajar dahulu ilmu akal. Ilmu akal dulu kita dah sebut. Wajib ada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Dulu kelas-kelas yang dahulu. Wajib pada akal bermaksud wajib benda itu ada. Mustahil pada akal, mustahil benda itu tidak dia semulanya. Wajib pada akal, ma la yatasawwaru adamuhu. Akal tidak boleh terima benda itu tak ada. Itu maksudnya wajib. Maksudnya wajib ada. Tak boleh akal terima benda itu tidak ada. Contoh, Allah bersifat dengan qudrah. Akal tak boleh terima kalau tak ada sifat qudrah. Cuma dipastikan, ini yang selalu saya sebut. Kalau sebut wajib bagi Allah, tidak sama wajib atas mukmin. Sebab solat itu wajib atas orang yang beriman. Bermaksud kalau solat dapat pahala, kalau tidak solat berdosa. Yang kita kata wajib bagi Allah itu bukan berkaitan dengan wajib dari segi fiqh. Itu wajib dari segi akal. Semula. Sebab ini mesti dipecahkan dulu benda ini. Kalau tidak nanti pening. Kita dalam baca ni sepanjang-panjang kita menjadi nanti wajib bagi Allah bersifat dengan ilmu. Wajib bagi Allah bersifat dengan hayat. Wajib bagi Allah bersifat dengan qudrah. Kalau Allah tak bersifat dengan ni, maksudnya Allah berdosa lah. Di situ. Itu kalau istilah Babali sikit. Ini bonggol namanya. Bonggol ini pecahkan dahulu. Tidak itu. Kalau wajib bagi Allah bagi ni, itu maksudnya hukum akal. Ingatlah hukum akal. Maksudnya tidak ada kaitan dengan berdosa ataupun tidak. Sebab yang berdosa ataupun tidak itu hanyalah mukallaf. Mukallaf itu maksudnya orang yang dibebani. Siapa? Kita lah. Adapun Allah tidak, sebab Allah yang menurunkan hukum hakam itu. Jadi bila kita sebut wajib bagi Allah bersifat dengan qudrah, jangan sekali-kali dalam fikiran kita, kalau Allah tak bersifat dengan sifat kuasa qudrah, berdosa Allah. Tidak. Sebab wajib ini wajib akal. Wajib akal maksudnya Allah mesti ada sifat itu. Akal kita tak boleh terima kalau tak ada Allah. Mustahil Allah tidak bersifat dengan qudrah. Tolong itu dipecahkan dahulu supaya nanti kita tidak pening. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Jadi wajib bagi Allah bukan bermakna wajib fiqh. Bezakan. Kalau kita wajib atas kita untuk solat, itu wajib apa? Wajib akal ke wajib fiqh? Wajib fiqh. Cuba tolong jawab saya. Kalau saya dengar bunyi suara, satu suara jawab, itu tenang jiwa saya. Kalau masih tak ni lagi, itu masa tak jelas lagi. Jadi kalau kita bicara wajib bagi, itu maksudnya wajib akal. Kalau masuk wajib akal, mesti Allah ada sifat itu. Tapi tidak ada kaitan dengan dosa dengan pahala. Yang ada dosa dengan pahala itu wajib fiqh. Wajib atas orang yang berkemampuan untuk menunaikan haji. Itu wajib fiqh. Sekarang tolong jawab saya. Wajib fiqh kan wajib akal. Baik. Wajib bagi Allah belum dulu. Cepat mana dijawab. Saya pun tak tahu apa nak cakap ni. Mana dia jawab. Dari mana ibu mengaji di kemana? Wajib bagi Allah berkeadaannya berkuasa. Kau dulu qadir. Wajib apa ni? Wajib akal. Wajib akal. Wajib atas insan untuk menutup aurat.
wajib fiqh. Dengan ayat kita tahu dah. Kalau dengan Allah tu, dengan tu lah. Cuba saya tes gigi sedikit. Wajib bagi para rasul bersifat dengan sifat tabligh. Wajib akal. Tak ada bunyi rupa tadi. Lambat sikit sebab dia ubah Allah kepada Nabi. Itu jadi lambat sikit. Sama juga. Itu hukumnya apa? Wajib akal. Ingat itu saja. Kalau dapat pecah ini, insya-Allah mudah kita belajar. Terus. Dan kekal tanpa ada perubahan. Thumma salatu wassalamu sarmada. Kemudian salawat dan salam sejahtera semoga selamanya ala Nabi khairi man qad wahada, tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terbaik mengesahkan Allah. Kenapa? Karena baginda paling tahu ilmu tauhid. Bila baginda tahu ilmu tauhid, maka bolehlah baginda mentauhidkan Allah. Ada pertanyaan dengan saya, kita nak sebut Nabi ini baginda ke beliau? Baginda. Untuk orang kita bahasa Melayu baginda. Tapi kalau jumpa dalam kitab ni sebut beliau, jangan salahkan sebab yang menulis ni adalah orang Indonesia. Bagi Indonesia mereka sebut beliau. Bagi kita beliau ini untuk orang. Jadi itu beza dari segi bahasa sahaja. Itu pun sudah kita syarah. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'. Begitu juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada keluarga serta para sahabatnya dan sesiapa pun sabila dinil haqqi ghaira mubtada', sesiapa pun yang mengikuti jalan agama yang benar tanpa berbuat bid'ah. Bid'ah itu kita buat nota bid'ah dalalah, bukan bid'ah hasanah. Sebab dalam Islam ada namanya bid'ah hasanah. Kalau kesempatan nanti akan datang, saya akan paparkan slide yang kata ada bid'ah hasanah itu mengikut kupasan dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Nawawi yang lain-lain. Itu sudah. Baik. Kita masuk bab yang ketiga hari itu. Sifat-sifat Allah wa ba'du, dan setelah daripada itu. Ingat hari itu saya syarahkan. Setelah daripada itu wa ba'du itu kataannya peringkas sahaja. Setelah apa yang dikemukakan tadi, seolah-olah muallif, seolah-olah yang menulis kitab ini Syekh Al-Marzuqi, dia sebut setelah saya mengambil berkat dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim dan saya bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ambil berkat juga bersalawat ke atas keluarga Nabi dan para sahabat dan orang-orang yang baik. Itu maksudnya wa ba'du tadi. Setelah saya mengambil berkat semua itu, fa'lam, baru boleh tulis tetapilah. Itu rahsia ba'du. Ba'du sama dengan amma ba'du. Kalau wa ba'du dan selepas daripada itu. Selepas, kalau terjemah kitab Jawi lama dulu, dan kemudian daripada itu. Maksudnya selepas itulah. Selepas apa? Selepas saya ambil berkat dengan menulis bismillah dan salawat dan puji-puji, barulah fa'lam. Itu orang zaman dulu menulis supaya berkat. Orang zaman sekarang, mohon maaf ya, tidak semua jalan macam ini. Sebab, mohon maaf ya, sebab mereka tidak mengaji kita ke talaqi macam ini. Sebab ilmu-ilmu macam ini hanya didapat dekat talaqi. Dalam mohon maaf ya, saya pernah jadi pensyarah 15 tahun. Jarang kita sebut tadi talaqi begini, berkat. Jadi wa ba'du itu maksudnya setelah kita mengambil berkat. Ambil berkat, baca bismillah dulu, jangan tak baca bismillah macam mereka sebut itu. Mudah-mudahan kita dah pun mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim 786 kali setiap hari. Saya ulang balik bagi ijazah ni. Mungkin ada yang baru ikut pengajian kita supaya tidak terlepas daripada mengamalkan yang sama. Maka saya katakan, saya ijazahkan siapa yang hadir pagi yang mulia ini untuk mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Siapa
Siapa yang dengar tadi sebut kami terima ijazah. Saya baca bismillah dahulu, kemudian ikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu diamalkan. Ada dalam muka surat 21, kalau tak silap, buku biru tu muka surat 21. Nah, InsyaAllah fadilatnya orang jadi lembut dengan kita sebab kita mengulang-ulang baca Bismillahirrahmanirrahim. Binatang pun tak takut dengan kita. Binatang, kalau kita balik, kucing mesti kita biarkan lari. Mungkin dia tengok misai kita, mungkin dia tengok tanduk kita kan. So kan mereka boleh nampak kan. Jadi kita baca Bismillah. InsyaAllah lembut hati orang dengan kita, InsyaAllah. Orang yang berhutang dengan kita tu InsyaAllah lembut dibayar, InsyaAllah. Dan dia jadi pelindung kita. Bismillahirrahmanirrahim, jadi pelindung, macam-macam khasiat dekat situ. Kalau sakit, pening kepala, baca dekat air 786 kali. Buat sendiri, kita jadi bohong sendiri, tak apa. Boleh, tiup. Lepas baca tu tiup, minum, InsyaAllah. Kalau pening sendiri, kalau migraine, tak kat sini, badan cabut dulu ni, kopiah cabut, nanti kopiah yang elok, cabut. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nanti saya biasakan lau anzalna, sini dah baca itu kan, belum tak belum. Nanti tuan-tuan kalau baca surah Al-Hasyr tu sampai ayat lau anzalna hadzal Quran, sunat kita buat macam ni. Tengok saya satu ataupun macam ni. Siapa yang mengamal surah itu, ini sunat. Sebab Nabi didatangi Jibril. Ketika Nabi membaca surah Al-Hasyr sampai ayat lau anzalna hadzal Quran, Jibril kata pada Nabi, "Da' yadakal yumna ala ra'sik." Letakkan tanganmu yang kanan di atas kepalamu. Maka Nabi fara'aituhu, aku melihat Jibril yada'u yadahu ala ra'sihi. Aku melihat Jibril meletakkan tangan kanannya di atas kepalanya. Lalu beliau pun membaca lau anzalna sampai habis. Jadi itulah namanya hadis musalsal. Kalau sempat kalau ingat saya Kak Zaidah atau Kak Zuraidah, minggu depan, InsyaAllah minggu depan bawa Al-Quran masing-masing. Kalau tak bawa Quran pun tak apa, yang dalam handphone tu pun boleh. Nanti kita akan baca sama-sama. Dia mesti baca daripada mula sampai akhir ikut saya. Tapi bila sampai lau anzalna, saya akan stop sekejap. Nanti saya akan cakap Arab, sebab hadis tu mesti diriwayatkan dalam bahasa Arab. Saya akan sebut da'u aydikum ala ra'sikum. Saya translate, nantilah jangan risau. Maksudnya letakkan tangan kananmu di atas kepalamu, jangan kepala orang, kepala kita. Masing-masing nanti kita baca lau anzalna hadzal Qur'ana la jabalin law ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah sampai habis. Supaya apa? Khasiat yang begini. Sebab kata Jibril, siapa yang baca ini pada mana-mana penyakit, insya-Allah baik sakitnya. Supaya kita jangan mengharap sampai pada orang lain, kita mengharap dulu pada Allah. Tujuan saya ni, kalau sakit dekat sini, contohnya sakit gigi, letak tangan ni dekat gigi, jangan letak gigi dalam dekat sini. Kalau tak gigi dalam, macam mana nak baca lau anzalna? Ini bunyinya lau anzalna hadzal Quran. Sakit perut, tangan kanan, dia mesti tangan kanan. Lau anzalna hadzal Quran. Kalau anak yang sakit, pegang anak tu kat mana dia sakit? Kat mana long sakit? Long sakit dekat dada, pegang dada dia. Kita yang baca lau anzalna hadzal Quran, insya-Allah. Bukan nak suruh jadi bohong ni, tidak. Ini benda yang baik untuk dikongsi, supaya kita tauhid dulu pada Allah. Semuanya datang daripada Allah. Saya baca ayat satu tu ya. Seluruh surah. Tapi hari Rabu ni, insya-Allah mudah-mudahan minggu depan baca satu surah tu dengan saya. Tapi bila sakit nanti tak perlu baca satu surah, baca lau anzalna saja. Nanti baca satu surah tak ada lau anzalna, ngantuk kita. Itu cara, itu namanya hadis musalsal. Hadis musalsal membaca ayat
lau anzalna hadal Quran. Dia nak dapat ijazah ni, dia mesti baca dengan guru. Usahakan hadir minggu hadapan. Dan saya pun mudah-mudahan sihat, dapat hadir. Hadir bulan minggu depan. Depan hari Rabu sebelum hari raya dan hari kampung. Sebelum hari mana? Hari kami raya. Jangan-jangan saya pergi ke Johor hari ini boleh. Kalau hari ini boleh, tapi kita pendekkan sikit lah pengajian kita ni. Saya tengok dulu jadual. Berapa hari bulan yang Rabu? 23. Saya risau tu ada program. Jadi apa pilihan tuan-tuan hari ini? Tapi nak bacanya mesti berwuduk ni. Sanggup? Tak kan? Nak jadi bohong apa ni? InsyaAllah tolong ingatkan saya kadang. Tolong ingatkan saya baca. Sebab dia agak panjang masa ni. Mungkin dalam 15 minit lagi kita bagi peluang sampai nak berwuduk dulu. Sebab dia mesti berwuduk baca ni. InsyaAllah saya tunaikan hajat sebab mungkin ada hajat besar. So minggu depan saya tak pasti lagi. Nanti saya tak pasti ada tak kelas. Saya usahakan. Saya cuba adjust nanti. Cuma kalau ada kelas sekalipun, kalau tak ada kelas sekalipun, paling kurang hari ini ada ijazah ulama. Kalau saya hadir minggu hadapan, saya bawa sanad. Saya bawa sanad yang kata kalau kita nak ijazahkan hari ini, mari kita semua sikit dulu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatkan saya tu kaitan dengan sebenarnya nanti lupa saya. Fa'lam biwujubil ma'rifah. Ketahuilah tentang kewajipan mengetahui ketahuilah kewajipan mengetahui min wajibin lillahi 20 sifat. Mengetahui 20 sifat yang wajib bagi Allah. Ada satu perkataan yang saya lupa nak syarah minggu lepas, iaitu perkataan min. Min itu perkataan min. Kalau boleh tulis sedikit. Min itu adalah min tab'idiyah. Min tab'idiyah. Min tab'idiyah. Kalau ada maka tak? Kak Zaidah ada maka sama-sama. Sebab saya nak tulis sikit saja. Tab'idiyah. Min kat situ, min wajibin lillahi 20 sifat. Min itu adalah min tab'idiyah. Tab'idiyah berasal dari perkataan ba'dun. Ba'dun maksudnya sebahagian. Nampak tak? Mohon maaf tak nampak, sebenarnya tak nampak. Jadi mim yang saya tulis tu adalah mim tab'idiyah. Tab'idiyah maksudnya berasal dari perkataan ba'dun. Ba'dun maksudnya sebahagian. Ingat tak dalam sunat, dalam solat ada namanya sunat arba'ah. Sunat arba'ah itu berasal dari perkataan ba'dun. Kenapa disebut sunat arba'ah? Sebab dia sunat itu ba'dun.
sebahagian, seolah-olah sunat itu sebahagian daripada rukun solat. Sebab itu kalau lupa sunat diulang, kalau rukun, kalau lupa wajib diulang. Sebab itu kita lupa baca qunut dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, ia adalah sunat hay'ah ke sunat ab'ad? Sunat ab'ad. Kuat sunat itu seolah-olah dia seperti rukun, seolah-olah dia berasal dari kata ba'dun, seolah-olah dia sebahagian. Ba'dun itu maksudnya sebahagian daripada rukun. Maka kita lupa baca sunat kita sujud sahwi, kerana ia seolah-olah macam rukun. Kalau hay'ah tak perlu kita nak ulang. Sebab contohnya hay'ah ni angkat tangan sebelum rukuk. Sebelum kita rukuk, kita angkat tangan. Allah. Ini sunat hay'ah ni. Kita Allahu Akbar. Selalu itulah sunat hay'ah. Jadi kita pun rukuk, lupa kita angkat tangan. Jangan ulang balik. Lupa angkat tangan. Allah. Batal solat kita. Sebab yang hay'ah kalau diulang jadi batal. Kecuali belum masuk pada rukun. Contoh, lupa. Allah, boleh, tidak mengapa. Kalau macam ni, dah rukun dah ni, lupa kata, patah balik Allahu Akbar. Lembut dia solat, batal solat dia tu. Tapi kalau sunat ab'ad, kita lupa tadi sunat sujud sahwi itu pun sunat juga. Karena ab'ad itu maksudnya sebahagian. Ini maksudnya apa ni? Min dekat sini, min dekat min wajibin lillahi 20 sifat. Kalau terjemah accurate ni pun bagus juga, tapi the most accurate translation adalah termasuk daripada wajib sifat Allah itu 20. Bermakna apa? Kalau kata sebahagian, bermakna dari segi akal kita mengatakan apa? Baru sebahagian, banyak lagi. Itu maksudnya. Jadi min itu maksudnya sebahagian sifat-sifat wajib bagi Allah, 20 sifat. Bermakna banyak lagi tak yang disebut, banyak lagi yang tak disebut. Sebab itu disebut min itu menunjukkan apa? Sebahagian daripada sifat yang wajib kita tahu secara tafsil. Itu kena tulis tu. Wajib diketahui secara tafsil, secara detail. Wajib kita tahu secara detail sifat-sifat Allah itu ada 20 sifat. Macam mana yang lain tu Ustaz? Yang lain itu wajib kita ketahui Allah bersifat dengan seluruh sifat kamalah, seluruh sifat kesempurnaan, dengan wajib secara ijmal. Kalau ijmal ringkas, kalau tafsir itu detail, every details. Kalau ijmal itu ringkas. Yang begini saya uraikan dalam bahasa yang mudah. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Sebut apa sahaja sifat kesempurnaan, tidak terbatas pada 20 sampai 1000 sampai milion, disebut sahaja. Wajib kita secara ringkas kita meyakini Allah bersifat dengan seluruh segala sifat kesempurnaan. Itu secara ringkas, secara ijmal. Tapi wajib secara details untuk kita tahu Allah bersifat dengan 20 sifat kesempurnaan. Kenapa 20 ini? Kenapa tidak 21? Dijawab, kerana 20 sifat ini disebut sebagai asyurut al-ilahiyah, syarat-syarat ketuhanan. Nak jadi Tuhan mesti ada 20 sifat ini sebagai satu rumusan. Adapun sifat-sifat lain yang masuk bawah tu. Macam saya sebut hari itu, ingat tak kementerian? Kita ingat seminggu lupa, nanti ingat jadi lupa. Dua saja. Kementerian di Malaysia ni taklah sampai beratus-ratus. Kalau tidak nanti kementerian membaiki lampu rosak tepi jalan. Nama kementerian itu panjang, itu nama kementerian itu panjang. Kementerian baiki jalan yang rosak berlubang-lubang. Kementerian pungut sampah yang dibuang orang. Kementerian
batu-batu yang ada di, tidak perlu. Dia wujudkan satu kementerian sahaja, Kementerian Kerja Raya. Apa yang berkaitan dengan dalam raya itu mereka dah buat. Sama juga dengan ini, sifat 20 ni mewakili yang lain-lain. Itu maksudnya. Sebab sifat kesempurnaan Allah bukan 20 sahaja, tapi ini core dia, core. Yang lain masuk bawah. Baik. Macam itulah dekat surah masjid kan ada helwa kan. Helwa wanita. Tidak perlu lagi ini yang basuh dengan mangkuk, ini cuci langsir, ini untuk kerja-kerja wanita. Cukup satulah wujudkan helwa. Kalau tak banyak sangat. Baik. 20 sifat. Yang 20 sifat ni macam mana jadi 20 sifat tu yang kat bawah tu? 20 sifat itu yang wajib bagi Allah. Bila wajib mestilah yang mustahil 20. Jadi 40. Satu yang sifat jaiz bagi Allah, Allah boleh buat, Allah boleh tak buat. Itu terpulang pada Allah, harus saja. Kalau Allah nak buat, manusia buat. Kalau Allah nak buat, itu sebagai benda buat. Jadi benda itu bukan harus Allah, mesti Allah, tidak. Sebab Allah itu punya iradah, kemahuan tersendiri. Sama juga orang yang buat amal tidak wajib Allah masukkan ke dalam syurga. Orang yang membuat maksiat tidak wajib Allah masukkan ke dalam neraka. Boleh sahaja Allah masukkan orang yang beramal itu ke dalam neraka sebab dia beramal tapi dia riak. Boleh sahaja orang yang berbuat maksiat itu Allah masukkan ke dalam surga. Boleh. Mungkin dia berbuat dosa itu tapi dalam hatinya ada iman lagi. Finally dia masuk juga ke dalam surga. Maksudnya jangan dipaksa Allah. Allah yang punya segala itu. Maksudnya keimanan pada Rasul nanti kita belajar sifat wajib bagi Rasul 4. Bila ada wajib mesti ada mustahil 4. Jaiz bagi Rasul, apa maksud jaiz bagi Rasul? Harus bagi Rasul bersifat dengan sifat manusia. Pergi kedai, kahwin, sakit, pening kepala, lupa, biasalah tu seperti manusia. Itu harus. Jadi 1, 9, 41 campur dengan 9 jadi 50. Baik. Cuba kita lihat sifat wujud ni. Saya sambung ini kita berhenti sekejap lagi. Muka surat 16 supaya ada pertambahan pengajian kita. Sifat wujud qidam, baqa' dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi. Allah tadi dia sebut 20 sifat kan. Sekarang dia jelaskan apa 20 sifat itu dalam bentuk syair nazam ni. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bersifat wujud. Zat itu ada dan sifatnya wujud. Ini khilaf ulama. Saya tak masuk dalam bab itu. Sebab ada yang kata wujud itulah zatnya sendiri, bukan sifat. Itu banyak perbicaraan. Kita punya perbicaraan yang biasa. Zat yang bersifat wujud, qadim. Bila ada qadim, Allah bersifat dengan qidam. Baqi, yang kekal, karena Allah bersifat dengan baqa'. Mukhalifun lil khalqi, dan berbeza dengan makhluk bil itlaqi, secara mutlak. Apapun yang kita sebut, apakah Allah sama dengan makhluk dari segi zat? Tidak. Dari segi af'al, perbuatan? Tidak. Dari segi nama? Tidak. Dari segi sifat? Tidak. Saya mendengar. Saya, sifat saya boleh mendengar. Allah mendengar. Ustaz, bukankah sama? Betul juga lah. Kita tahu tu betul juga. Tetapi mendengar saya dengan telinga, Allah mendengar tidak dengan telinga. Itu bezanya tu. Mendengar saya mesti ada suara. Allah mendengar tidak perlu dengan suara. Yang dalam hati kita Allah dah tahu lah. Sebelum kita dilahirkan Allah dah dengar, dan nanti kita dilahirkan Allah dah tahu apa benda tu. Kita mendengar kalau orang bercakap di hadapan. Kalau orang belakang-belakang tu main-main, tak tahu kita dia main. Jangan-jangan disebut bila dah habis. Jangan-jangan, mana kita tahu.
Kecuali orang yang ada kasyaf. Kasyaf tu ada beberapa jenis. Kasyaf satu namanya kasyaf nadhari, dia boleh lihat. Tembus dinding ni dia tahu apa isteri buat kat rumah. Dia tahu nah. Ataupun sekarang dibuka, dia tahu kawan dia sedang tawaf dekat Kaabah. Itu namanya kasyaf nadhari, melihat. Nah, ada lagi kasyaf namanya simai, kasyaf mendengar. Dia tahu orang tu sedang mengumpat dia. Dia pun dengar, tak apa. Dia mengumpat. Ataupun orang tu buat cakap secret, dia tahu. Itu kalau Allah buka lah. Allah buka pendengaran ni boleh. Syaratnya apa? Syaratnya jaga pendengaran, jaga penglihatan, jaga semua ni. Semuanya nanti boleh terbuka kasyaf. Tapi bukan senang lah nak jaganya tu. Baik. Berbeza dari segi apa sama sekali. Tengok, melihat. Ustaz Muhammad melihat. Bukankah Allah melihat? Macam sama, betul. Tetapi melihat Ustaz Muhammad dengan mata. Allah melihat tidak dengan mata. Saya stress on benda ni sebab sekarang ini, mohon maaf, mohon maaf sangat-sangat, ada orang mengajar Allah melihat dengan mata. Tapi mata Allah tidak seperti mata manusia. Tidak pernah diajar daripada dulu sampai sekarang. Ini satu fitnah. Mereka terjemahkan ain itu dengan mata, tapi dinafikan. Tapi mata Allah tidak seperti mata manusia. Sama juga Allah mendengar dengan telinga, tapi telinga Allah tidak seperti telinga manusia. Tak akan jaga ini. Ustaz sekalipun yang sebut benda ini, itu sangat bahaya. Nanti saya akan bawa buku terbaru saya, tapi tak diketak lagi, yang mana tidak boleh kita sebut begitu. Umpamanya Allah ada di langit, ditunjuk Allah ada di langit, tapi saya tak tahu apakah Allah tu dekat langit, dudukkah, bersemayamkah. Akidah ini akidah fasik, namanya jaga jaga. Tak boleh sebut macam tu. Nanti saya lebih panjang nanti bila sama dengan pasal saya dalamkan perkara ini. Sebab sekarang saya dah dengar hatta orang yang bernama Ustaz pun mengajar juga macam tu. Allah ada mata, tapi mata Allah tak sama dengan mata manusia. Macam mana kita memberi mata bagi Allah? Kan dalam akidah kita tidak boleh terbayang pun Allah ada anggota. Terbayang, envisage. Not necessarily that is true. Tapi envisage sahaja terbayang Allah ada begitu begini, that is haram dalam ilmu akidah. Kan dulu saya tulis kat sini, ingat tak? Waham syak dengan dha, ingat kan? Kemudian yakin. Coba kita test our mind sekejap kan? Pertama sekali bawahnya jahil. Jahil tu ada jahil paling bawah, jahil murakkab, kemudian jahil basit, kemudian waham, kemudian syak, kemudian dhan, kemudian yakin. Yakin itu pula ada 3. Ilmu yakin. Tapi itu saya tak ajar lagi kan? Masya Allah, alhamdulillah. Tenang nanti saya. Yang lain main saja. Ini dihafal tu supaya mantap akidah kita. Ulang sekali lagi paling bawah tadi sama-sama. Jahil murakkab, jahil basit, waham, syak, dhan, yakin. Yang kita belajar sifat 20 ni mesti yakin ke atas ni. Sekali lagi ulang. Jahil murakkab, jahil basit, waham, syak, dhan. Alhamdulillah, tenang nanti saya dah. Itu namanya ilmu. Supaya kita belajar tu cerak molek, kita tahu tanah kemah molek. Faham kita. Kita sambung. Syarahnya sifat Allah Subhanahu wa taala yang 20 tersebut adalah sebagai berikut. Ini syarahnya. Pertama, wujud. Wujud maksudnya ada. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib kita sembah, itu pasti ada. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa ada perantara sesuatu dan tanpa ada yang mewujudkannya. Saya ada di sini sebab ada mak dan bapak saya. Bapak saya kerana ada, mak dan datuk saya, kerana datuk dan nenek saya. Adalah kita kat sini. Satu.
kalaupun ada mak dan ayah, mohon maaf di bahasa ni, kalau tidak ada air mani, tidak ada sperm, dari segi ilmu sains boleh tak terjadi orang tu? Tidak mungkin. Kemudian kalau ada air mani sekalipun, mohon maaf ya, kan air mani itu bila keluar sperm tu berapa juta? 2 juta ya berarti. Kemudian sperm kalau dia kan ada ekor, kalau dia pelanggar dinding tu, dinding fallopian tu, ataupun dekat orang, pening kepala dia yang ada sperm tu, dia tak boleh penetrate kat situ kan. Tapi dia nampak, siapa punya ekor tu, ekor dia putus. Dia mesti masuk penetrate baru jadi manusia. Allah tidak sebegitu. Ini maksud ini. Tidak ada yang mengatakan Allah, memang Allah adalah begitu, sebab Allah Maha Kaya, tidak berhajat kepada yang lain. Firman Allah Ta'ala, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidhikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya selain aku, selain Allah, maka sembahlah aku. Saya lebih suka terjemah ni, maka beribadahlah kepadaku. Sebab orang India, orang Cina pun punya perkataan sembah juga, takut sama nanti. Jadi kata lebih accurate, maka beribadahlah kepadaku. Sebab ibadah itu lebih luas. Ibadah itu bukan hanya sembah yang kita solat itu saja. Kita percaya kepada Allah, itu juga namanya dalam istilah mentauhidkan Allah, mengibadahkan diri pada Allah. Cinta hanya kepada Allah, itu juga namanya mengibadahkan kepada Allah. Dalam bentuk umum, dalam bentuk hakiki, ibadah yang kita tunduk-tunduk dalam solat itu. Dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Kalau nak ingat Allah, kita banyak solat. Kalau ingat Allah, cuma jangan disilap faham ini. Ada orang faham ini secara hakikat, di ilmu batin yang sesat. Apa tujuan solat? Untuk mengingatiku. Terus sekejap kan? Saya dah ingat Allah, tak perlu solat lagi. Dia kata gitu. Sebab apa tujuan solat? Untuk mengingatiku kan? Bila kita dah ingat pada Allah, solatlah tu. Maka dia tak solat. Ini sesat. Nabi dalam tadi sambil makan nasi lemak tadi itu, dalam tadi itu dengan sambal 4-5 kali cebok tadi itu, tapi cebok tu banyak saya ambillah karut, kita karut. Jadi orang tu sebut, ustaz, ada orang dia tidak solat, sebab dia kata saya ni dah tua, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, kata pengurusi surau tu lah. Saya itulah kata ustaz, itulah yang perlu sekarang ini memang benar. Saya bagi tahu semalam, Nabi pengsan. Yang ni pengsan. Kerana sakit sangat. Dia letak air kat sini. Nabi pun bila bangun, Nabi sebut hal salau, mereka dah solat kan. Sebab Masjid Nabawi kan dekat dengan rumah Nabi kan. Mereka jamaah sedang tunggu Nabi solat. Maka Nabi pun bangkit. Hal salau, dah solat ke belum? Belum ya Rasulullah, mereka sedang tunggu Tuhan. Nabi pun angkat, pengsan lagi Nabi. Jadi kedua, letak air, bangkit. Hal salat, dah solat belum mereka tu? Belum ya Rasulullah. Nak kata lagi, pengsan lagi. Nabi ni nak solat bersamanya jamaah. Kemudian ketiga, hal salat belum ya Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar pimpin Nabi, angkat. Dan dalam riwayat menyebut kaki Nabi macam tangan saya. Jadi saya ni, gini. Nabi berjalan gini. Apa maksudnya ni? Diheret, lemah sangat. Ini capek, lemah sangat. Sampai pergi kita berjalan duk. Macam jalan pung semangat. Ini lemah kaki. Diheret gini. Bermakna apa ni? Lemah sangat Nabi pun. Nabi pergi ke masjid, Nabi solat. Tinggal lagi ketika itu yang jadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar. Bermakna hatta ke tahap sakit sebegitu pun Nabi tidak tinggal solat. Jadi nak ma'rifatullah mesti ada syariat dengan hakikat saja. Ini untuk pelajaran kita masing-masing.
Ini baru sakit perut. Oh, tak nak solat dah kerana Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah tahu saya sakit perut. Tidak betul itu. Baik. Adanya alam semesta ini beserta isinya merupakan tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada. Dialah yang menciptakan jagat raya yang menakjubkan ini. Dahulu saya pernah sebut dekat Dewan sebelah sana. Saya sebut ada yang disebut dalam bahasa Inggeris tu, apa? The existence of these creations indicates the existence of the creator of that creation. Bagus juga kalau tulis, sedap juga bunyinya. The existence of the creations